Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini Muallimah nak semua pelajar buka buku adab muka surat 28. Kita nak belajar tajuk baru hari ini, iaitu tajuk adab di masjid dan di surau. Okey, jom kita baca sama-sama. Masjid ialah tempat beribadat umat Islam. Semua orang pun tahu kita sebagai umat Islam wajib untuk menjaga solat 5 waktu. Ingat, kita kena jaga solat 5 waktu, dan sebaik-baiknya apabila azan berkumandang haruslah kita terus bersiap sedia untuk solat di awal waktu. Terutamanya pelajar lelaki sangat-sangat digalakkan untuk pergi sembahyang di masjid. Pahala dia lebih banyak bila kita solat berjemaah. Tapi kalau dalam keadaan COVID sekarang ni, tak dapatlah kita nak pergi masjid surau. Tapi sangat-sangat digalakkan untuk kita bersembahyang secara berjemaah. Okey? Masjid ialah rumah Allah yang perlu dimuliakan. Bangunan masjid mempunyai kubah, mimbar, reka bentuk Islam dan lain-lain. Awak tahu tak kubah tu apa? Kalau kita tengok kubah masjid ataupun surau, dekat atas tu mesti awak nampak kubah kan? Bentuk yang macam bulan sabit. Lepas tu bentuk kubah lah, awak tahu kan kubah macam mana. Okay. Mimbar pula adalah tempat orang membaca khutbah di atas tu. Setiap Jumaat mesti akan ada orang baca khutbah dekat mimbar. Okey, lelaki Muslim menunaikan solat jemaah di masjid. Yang tadi Muklimah ada cakap kan. Surau lebih kecil daripada masjid. Surau ni biasanya ada dekat taman-taman kan. Setiap taman tu mesti ada surau. Tapi kalau masjid adalah tempat yang besar dan dan boleh dilakukan solat Jumaat. Surau pun boleh juga, tapi tak semua surau yang ada. Ada kalau kat sini yang Muklimah tahu dekat surau pinggir Senawang. Kat situ boleh sembahyang berjemaah. Tapi tu masih lagi dipanggil surau, bukan masjid. Okey. Orang lelaki digalakkan solat berjemaah di masjid. Tadi Muklimah ceritakan penghayatan. Menyayangi dan memuliakan masjid dan surau, mengamalkan adab di masjid dan surau. Kita ni sebagai umat Islam wajib ataupun digalakkan untuk menjadikan rumah Allah itu adalah tempat yang mulia, jaga kebersihan, buat pahala. Contoh kalau kita pergi masjid, kita nampak selipar bersepah-sepah, tolong susun. Kita ni kena tunjukkan akhlak yang baik kepada orang Islam dan orang kafir. Orang kafir paling takut kalau tengok kita ni solat berjemaah. Sebab itulah kita ni kena berusaha untuk solat berjemaah. Busy macam mana pun, jangan tak solat dia sayang. Solat itu wajib. Walaupun awak baru tahun 2, baru darjah 2, tapi kena biasakan untuk menjaga solat 5 waktu. Sebab tu Muklimah tanya setiap kali nak masuk belajar, awak ada solat ke belum? Ingat, jaga solat. Jangan bila Muklimah tanya barulah nak solat. Okey? Tak apa. Kalau tak pandai solat pun tak apa. Tapi cuba untuk biasakan solat di awal waktu. Nak ke Muklimah tunjuk video nanti? Tak jaga apa balasan orang yang tidak solat? Nanti awak tak tidur malam pula. Okey, jom kita tengok pula adab masuk ke dalam masjid dan surau. Okey, yang pertama, bersedia ke masjid dalam keadaan berwudu. Bila kita nak masuk masjid, kita digalakkan dan memang perlulah berwudu sebab kita nak solat kan. Wajib untuk mengambil wudu sebelum sembahyang. Kalau tak ada wudu macam mana? Tak sah solat. Okey. Menanggalkan kasut. Masuk masjid mesti kena dalam keadaan bersih. Buka kasut, buka selipar, susun elok-elok, jangan bersepah-sepah selipar tu. Jaga adab kita. Kita kenalah menjadi seorang Muslim yang berdisiplin dan beradab, berakhlak mulia. Okey? Mendahulukan kaki kanan. Bila kita nak masuk dekat tempat yang suci, sangat-sangat digalakkan untuk kita mulakan dengan kaki kanan. Masuk rumah, kaki kanan. Masuk masjid, kaki kanan. Pergi sekolah, masuk sekolah, kaki kanan. Tapi kalau masuk dekat tandas, itu je yang kena masuk dengan kaki kiri. Lepas tu jangan lupa pula membaca doa masuk masjid dan di surau. Kena baca doa. Nanti Muklimah ajar ya.
dan memberi salam kepada orang yang berada di dalam masjid. Digalakkan untuk memberi salam. Siapa yang sentiasa berusaha untuk memberi salam kepada orang, pahalalah bagi dia. Zaman-zaman Nabi dulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa jawab. Dia sentiasa mendahului sahabat-sahabat dia untuk memberi salam. Sahabat-sahabat tak berjaya lagi nak mengejar macam mana Nabi Muhammad itu mendahulukan memberi salam. Bila dia jumpa kawan dia dulu yang menang untuk memberi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi kita jumpa kawan je, hi, hello kan, bahasa sekarang ni. Kita cuba membudayakan seperti mana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi salam dahulu. Berlumba-lumbalah kita memberi salam dahulu, okey? Jom kita nak baca doa. Doa masuk masjid dan surau. Ikut mukadimah ya, sama-sama ya kita. Allahumma ftahli. Semula. Allahumma ftahli. Kita ulang 5 kali. Allahumma ftahli. Allahumma ftahli. Ikut mukadimah ya. Allahumma ftahli. Allahumma ftahli. أبواب رحمتك أبواب رحمتك أبواب رحمتك أبواب رحمتك أبواب رحمتك. Okey, mukadimah harap semua dapat. Kita ulang semula. Kita ulang sebanyak 3 kali. Mukadimah harap semua dapat. Kita kena praktiskan. Hafal dan praktiskan supaya kita ingat. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ikut mukadimah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Okey? Okey, mukadimah harap semua dapat ingat, semua dapat hafal dan ingat. Nanti mukadimah nak tasmi', okey? Artinya, wahai Tuhan kami, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Okay, info kat sini. Mafhum daripada surah At-Taubah ayat 18. Hanya yang layak tak nampak ni mah. Memakmurkan masjid-masjid itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta mendirikan solat. Tengok, orang-orang yang memakmurkan masjid ni kan, dia adalah dia berakhlak baiklah. Sentiasa menghidupkan surau kan. Sebab itulah sekarang kita tengok mak-mak kita kan, ayah-ayah kita busy macam mana pun kerja, berusaha untuk pergi masjid, solat berjemaah. Bagus sangat macam ni. Awak pun kena ikut. Kalau ayah awak pergi masjid tu, ikutlah, jangan tak nak ikut. Dia berusaha untuk menjaga solat berjemaah dan menghidupkan surau masjid. Walaupun dalam keadaan COVID macam ni pun, kita tengok usaha daripada AJK masjid, AJK surau kan, sentiasa pergi ke surau untuk melaungkan azan. Kita ni kena hidupkan surau, kena hidupkan masjid. Walau macam mana pun keadaan kita, surau dan masjid wajib untuk kita jaga dan hidupkan. Tak boleh biarkan macam tu saja. Sebab apa? Bila kita ni semakin berada di hujung-hujung akhir zaman ni kan, macam-macam ujian yang Allah dah tunjuk kat kita kan, macam-macam yang kita nampak kan. Surau dan masjid tu perlulah sentiasa berkumandang azan. Kalau kita tak jaga, kalau kita biarkan je surau dengan masjid tak hidup aktif, makin lama apa yang akan keluar? Ya'juj, Ma'juj semua keluar, darjah pun makin naik. Sebab itulah kita punya bumi ni sentiasa perlu dilaungkan azan supaya benda-benda tu tak naik ke atas muka bumi. Kalau tak, makin lama makin dekatlah kita dengan akhir hari kiamat. Allah Akbar. Jadi kita ni kenalah sama-sama bermuhasabah diri untuk menjaga solat. Ingat, kalau Allah jemput kita, kalau kita pergi dulu daripada ibu dan ayah kita, benda pertama sekali yang akan Allah tanya kita dalam kubur nanti apa dia? Solat sayang. Solat dulu yang akan Allah tanya kita. Kita nak tak kalau kalau kita meninggal nanti ada orang teman kita? Ingat, Mak Limah dah baca cerita dan kelaskan selalu sebelum ni. Setiap hari kena bacalah Al-Quran.
mesti kena baca Al-Quran walaupun satu muka surat. Kalau belum pandai lagi baca Al-Quran, Mu'alimah nak kamu baca surah apa? 3 kul. Baca setiap hari. Qul huwallahu ahad tu baca setiap hari. Bila kita baca, kita amalkan setiap hari, seolah-olah kita telah membaca satu buah Al-Quran. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Mu'alimah harap semua faham dan dapat hafalkan doa masuk masjid dan surau. Okey, sekian daripada Mu'alimah. Assalamualaikum.